Keadaan ini membuat saya resah semacam. Rasanya ingin menjerit sekuat hati untuk menarik perhatian Datuk, biar dia tahu apa yang sedang kami alami. Tetapi, bila memikirkan keadaan itu akan menimbulkan masalah pada Datuk, saya tidak jadi melakukannya. Dalam perasaan yang kacau bilau itu, kulit kepala terasa perit dan pedih. Tiba-tiba Ali Usman mengeluh kecil dan batuk berkali-kali. Saya rasa ini merupakan usaha untuk menarik Datuk pada kami berdua. Helai-helai rambut terus jatuh ke lantai. Saya kira kalau keadaan ini berlanjutan lebih dari 1 jam, tidak mustahil kepala saya dan Ali Usman akan botak. Entah mengapa saya jadi marah lalu menghentakkan kaki ke lantai. Jangan banyak karena, bertenang dan terus tunduk, tutur Datuk lantang. Tengkuk rasa tak selesa, balas Ali Usman. Jangan membantah, Hadik Datuk. Saya dan Ali Usman menarik dan melepaskan nafas. Rambut atas kepala terus luruh, bagaikan daun kering. Sekumpulan anai-anai dalam jumlah yang besar bersama bunyi mengau macam bunyi lebah, keluar dari bawah tulang selonggok. Dari mana datangnya binatang ni? Saya bertanya. Bukankah dari anai-anai, jadinya kelkatu, sahut Datuk. Ya, balas Ali Usman. Bila kelkatu tak ada sayap, dia pun jadi anai-anai semula. Sebuah penjelasan dari Datuk yang membunuh keraguan hati saya. Seperti kelkatu tadi, kumpulan anai-anai ini bergerak menuju ke arah saya dan Ali Usman. Kerana bergerak dalam kumpulan yang banyak, bunyi kaki kumpulan anai-anai itu jelas kedengaran, macam bunyi orang menarik kertas di lantai papan. Saya dan Ali Usman jadi cemas dan takut. Macam-macam yang saya fikirkan, apakah nasib kami berdua seperti nasib wanita hodoh? Seluruh daging yang melekat di tulang akan menjadi habuan anai-anai. Kerana tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya dan Ali Usman pasrah saja. Sungguh mengejutkan bila kumpulan anai-anai itu mendekati rambut yang berserakan di lantai. Entah mengapa, kumpulan anai-anai itu berpatah balik ke arah tulang selonggok. Tetapi, hanya separuh jalan, kumpulan anai-anai itu mencari rekahan papan lantai lalu menyelinap dan hilang dari pandangan kami berdua. Sekarang luruskan badan kamu berdua, ungkap Datuk. Arahannya segera kami patuhi. Rasa lenguh di batang leher mula beransur hilang. 2-3 kali leher saya pusingkan ke kiri dan ke kanan. Datuk senyum. Begini, Datuk sandarkan badan ke dinding. Sebenarnya yang jatuh atas lantai itu bukan rambut kamu. Itu bulu kabung, memang sumpah dan pantang makhluk jadian berdepan dengan bulu kabung, sambung Datuk tenang. Tanpa membuang masa Datuk terus mengambil bulu kabung atas lantai. Dengan tenang dimasukkan ke dalam pundi kecil yang dibuat dari kain hitam. Dan pundi itu dimasukkan ke dalam saku baju sebelah dalam. Aku rasa selepas ini tak ada lagi hal-hal yang menakutkan. Semuanya sudah sampai penghujung, lemah benar suara Datuk. Dia terus duduk di lantai. Tetapi, kami masih berdiri terpacak. Saya juga berharap begitu, Ali Usman meluahkan rahsia hati. Terus terang saya katakan, saya dah tak larat, saya mengeluh. Suara Datuk terkulum. Tiba-tiba kami terdengar sesuatu, 6 biji mata tertumpu ke arah bunyi tersebut, tidak jauh dari longgokan tulang. Kepulan asap nipis muncul dan terus mengelilingi tulang selonggok dalam tempoh waktu kurang dari 5 minit. Asap nipis itu bersatu. Kemudian asap itu naik menegak menuju ke arah tulang bumbung rumah. Bau harum bercampur dengan bau kemenyan dan kayu cendana mula menyumbat lubang hidung kami bertiga. Kalau tadi lubang telinga saya disumbat dengan bunyi deru angin dan suara lebah, tetapi kali ini diasak dengan suara binatang liar. Ada cubaan lagi kah, Tok? Tanya saya hiba. Bertenang tama, balas Datuk. Saya terlihat bahagian lantai yang pecah dan membentuk bulatan seperti telaga yang bersimen, kian jelas kelihatan. Saya juga terdengar bunyi kocakan air telaga yang dituruti dengan suara perempuan bercakap sesuatu. Telaga buta dalam rumah, Ali Usman terkejut. Ya, jawab Datuk. Kita tengok apa yang akan terjadi. Sekarang di hadapan tertungguk sebuah perigi lama. Asap yang menjulang ke arah tulang bumbung bergerak perlahan-lahan menuju ke arah bibir telaga yang bahagian tepinya bersemen. Dan dalam sekelip mata, permukaan telaga lama tidak kelihatan hilang dalam pelukan asap nipis yang sudah menjadi tebal. Begitu juga dengan longgokan tulang, hilang entah ke mana.
Harum kemenyan dan cendana masih dapat kami hidu. Sungguh mengejutkan, rasanya tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. 2-3 kali mata saya gosok dan pejam celikan. Aku bermimpikah Ali? Tanya saya. Maksud kamu Tama? Barangkali kamu tidak melihat apa yang aku lihat Ali. Maksud kamu bayang-bayang perempuan? Ya, kalau begitu kita melihat benda yang sama. Nada suara Ali Usman cemas dan takut. Kami melihat objek yang sama. Di tempat asap berkepul yang memanjang ke atas segera diisi dengan berbayang tubuh wanita yang memberahikan. Sebagai orang muda, berdebar juga hati. Dan makin lama, berbayang itu makin jelas kelihatan. Dan akhirnya wujud di depan kami seorang wanita. Berkulit putih, berambut panjang hingga paras pinggang dengan sepasang mata bunda yang menarik. Telaga lama yang hilang wujud kembali di depan mata. Si wanita memberikan senyuman bersama jelingan yang tajam menggoda. Pada saat itu saya segera mengingati wajah beberapa orang pelakon wanita filem Melayu dan Hindustan. Memang tiada seorang pun yang menyamai kecantikan paras, ketinggian dan bentuk tubuh wanita tersebut. Dengan langkah yang bergaya, goyang punggung yang mendebarkan serta gerak payudara yang lembut membuat saya menarik nafas. Pada hemat saya, datuk yang tua juga tergugat. Ali Osman usah disebut, gelora rasanya tetap macam saya. Si wanita cantik terus melangkah hingga sampai ke bibir telaga lama. Dia menoleh ke arah kami lalu melemparkan senyuman dan jelingan tajam. Semasa kaki kanannya diangkat untuk memijak bibir telaga yang dibuat dari simen, lagi sekali hati saya berdebar. Buah betisnya yang putih merah nampak terserlah. Mungkin untuk menggoda atau memang terpaksa. Kain batik Jawa yang dipakai terus diselat hingga ke pangkal paha. Entah mengapa rasa geram dan berahi terus mengegar kalbu. Serta mata tubuh saya menggeletar. Antara sedar dengan tidak, saya dapati wanita itu sudah berada betul-betul di tengah-tengah mulut telaga. Dari segi logiknya, tubuh itu mesti jatuh ke dalam perut telaga itu. Kenyataan di depan bagaikan menafikan kelejikan tersebut. Si wanita cantik masih berdiri di situ seperti berada di awang-awangan. Beberapa saat berikutnya, tubuh wanita cantik secara perlahan-lahan terangkat melepasi tembok telaga lama. Dari bahagian pinggangnya hingga hujung kaki terbuai-buai, macam daun pisang dirempuh angin. Pada peringkat awal gerakannya nampak perlahan-lahan dan lembut, kemudian bertukar kencang beserta dengan deru angin. Bila bunyi deru angin terhenti, bahagian tubuh yang terbuai-buai juga berhenti. Sukar untuk memastikan dari arah mana bunyi deru angin itu datang. Dan dengan secara mengejut, bunyi deru angin terus mati. Bahagian bawah tubuh wanita itu terus kaku, tidak bergoyang lagi. Tetapi, ada perubahan terjadi di bahagian tubuh yang kaku itu. Dari pinggang hingga ke kaki keadaannya sudah bertukar menjadi badan ikan. Manakala separuh lagi, bahagian atas, dalam keadaan tubuh manusia biasa. Manusia ganjil, kata saya. Separuh manusia, separuh ikan, sahut Ali Usman. Jangan banyak cakap, tengok saja, sergah Datuk. Saya dan Ali Usman berpandangan. Dan wanita separuh ikan, separuh manusia masih berada di tempatnya, terawang-awangan. Masih mempamerkan senyuman yang menyenangkan. Masih berkesempatan memberikan jelingan yang mempesonakan, mengundang rasa geram dalam hati saya. Kamu Puteri Duyung? Kalbu bertanya sama sendiri. Wanita cantik menggelengkan kepala. Dia bagaikan tahu apa yang bergelora dalam hati. Dalam erti kata lain, wanita itu dapat membaca suara hati saya secara batin. Mungkin gerak tubuh juga dapat ditafsirkannya. Kalau begitu ada baiknya berdialog dalam hati. Kamu Puteri Duyung? Wanita cantik gelengkan kepala. Jadi siapa kamu yang sebenarnya? Wanita cantik itu memusingkan tubuhnya, membelakangi kami bertiga sambil menggerak-gerakkan pinggangnya. Hus, Ali Usman mengeluh dan pada masa itu juga, wanita cantik kembali kepada kedudukan asalnya. Berhadapan dengan saya dan Ali Usman. Datuk bagaikan tahu apa yang bakal dilakukan oleh wanita cantik. Datuk segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia membelakangi wanita cantik itu. Memang, sejak kemunculan wanita cantik itu, Datuk kelihatan tidak berapa senang. Dia lebih banyak memejamkan mata dari celik. Kain yang membalut tubuh si wanita terlalu nipis. Semua liku tubuh nampak dengan jelas.
Cara ini memang menghiburkan hati saya dan Ali Usman. Tetapi, mengundang gelanakan hati Datuk. Mulut Ali Usman terlopong. Si wanita cantik menjatuhkan kain yang membalut bahagian atas tubuhnya. Saya sesak nafas. 2 ketul daging mentah yang tumbuh di dada turun naik mengikut gerak nafasnya. Tubuh saya menggeletar menahan gairah nafsu yang membakar. Saya tidak tahu perasaan Ali Usman ketika itu. Walaupun tidak melihat ke arah Datuk, tetapi saya yakin orang tua itu sedang merapatkan kedua-dua belah kelopak matanya. Mungkin juga dia menggunakan kedua belah telapak tangannya untuk menutup mata. Kamu berdua mahu tahu tentang diri aku. Inilah aku yang sebenarnya. Sebab saja wanita cantik menamatkan kata, paras rupanya terus bertukar menjadi hodoh. Dia kelihatan amat tua sekali. Seluruh kulitnya berkedut. Bau hapap dan busuk mula menyumbat lubang hidung saya dan Ali Usman. Bahagian badan dari pinggang hingga ke kaki yang tadi bertukar menjadi ikan kembali pada keadaan asal. Tetapi, kulit bahagian itu kelihatan bersisik macam sisik ular sawa. Dia masih berada di awang-awangan. Rambut putihnya yang lebat dan panjang menutup sebahagian daripada wajahnya. Proses yang berlaku cukup cepat. Semuanya secara mengejut dan tiba-tiba. Kadang-kadang perkara yang tidak terfikir berlaku secara spontan. Contohnya, rambut yang hitam pendek menjadi panjang dan memutih hingga ke kaki. Tiba-tiba Datuk berdehem. Saya dan Ali Usman segera merenung ke arah Datuk. Biasanya, ada sesuatu yang mahu Datuk katakan bila dia bersuara sedemikian. Berhati-hati dengan tipu helangnya, amaran dari Datuk. Dan kami pun segera anggukkan kepala. Silap bertindak, buruk padahnya. Datuk menambah, tak adakah cara lain untuk keluar dari rumah neraka itu? Saya memberanikan diri bertanya. Kita mesti sabar, nada suara Datuk lemah. Wanita cantik bertukar hodoh mengilai panjang terasa seram dan bulu roma segera tegak. Kalau tadi perhatian tertumpu ke arah Datuk, kali ini terpaksa diarahkan semula kepada wanita cantik bertukar hodoh. Dia orang tua yang pandai, ucap si wanita sebab saja ketawanya yang menakutkan itu berhenti. Datuk tidak memberikan sebarang komen. Berada dalam suasana yang tidak menentukan, ibarat berada di tepi unggun api yang membara besar. Sentiasa takut dan cemas. Bau busuk dan hapap yang mencucuk lubang hidung membuat tekak terasa loya dan mahu muntah. Si wanita di depan kami menggeliat. Kulitnya yang berkedut dan bersisik kelihatan relai satu persatu. Macam daun tua lekang dari ranting. Dari hujung dagu, pipi dan mata keluar melilih air menyerupai minyak kelapa. Terus terjatuh ke dalam mulut telaga yang ternganga. Dari gerak badan dan kerut muka, ternyata wanita cantik bertukar hodoh sedang menahan rasa sakit yang amat sangat. Memang ada usaha darinya untuk menyembunyikan apa yang dialami dari pengetahuan kami. Tetapi, rintihan dan keluhan yang terkeluar dari mulutnya membuka rahsia dirinya. Jangan sampai terpedaya, Datuk terus mengingatkan kami. Si wanita yang terawang-awangan di permukaan mulut telaga lama kurang senang dengan tindakan Datuk itu. Kemarahannya disampaikan dengan jelingan yang tajam, penuh rasa benci dan dendam kesumat yang tiada akhirnya. Kerana bapa saudara kamu, wanita cantik bertukar hodoh tidak meneruskan kata-katanya. Renungannya bertukar dari wajah Datuk ke wajah Ali Usman yang berada di sisi. Renungan itu bagaikan ada kuasa yang menyebabkan sepasang kepala lutut Ali Usman menggeletar. Tenang Ali, aku ada di sini, Datuk memberikan semangat. Wajah Ali Usman yang pucat kembali merah berdarah. Dengan tenang dia menggigit bibir dan menggenggam penumbuk. Ali Usman sedang berusaha membina sebuah keyakinan dalam dirinya. Kerana bapa saudara kamu, si wanita mengulangi dan menyambung percakapan yang terputus. Kerana bapa saudara kamu memelihara aku dan dipergunakan untuk wanita-wanita lain hingga membolehkan aku tidak kelihatan tua. Setiap orang yang dipasang susuk oleh bapa saudara kamu, aku dapat mencuri kecantikan asal orang itu. Aku dapat menikmati darah manisnya. Bibir dan mulut si wanita itu tidak bergerak. Tetapi, suaranya yang tersekat-sekat dan termengah-mengah dapat kami dengar dengan jelas. Pada saat itu juga terdengar suara tangisan kanak-kanak seperti baru dilahirkan. Sekarang biarlah aku pulang ke tempat asal aku, kata wanita cantik bertukar hodoh. Silakan, sahut Datuk. Sial, kutuk si wanita. Seiring dengan itu,
Rumah terasa bergoncang dengan kuatnya. Saya dan Ali Usman saling berpaut bagi menghindari tubuh jatuh di lantai. Satu ledakan kuat bergema. Saya terpana sebentar seperti berada di awang-awangan. Badan rasa terbuai ke sana dan kemari. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, saya lihat papan lantai yang terkopak bertaut kembali. Telaga lama yang muncul secara tiba-tiba terus hilang entah ke mana. Tempat di mana telaga itu muncul segera diganti dengan api kecil, seperti api sumbu pelita minyak tanah. Melintut liuk mengikut arah angin yang bergerak dalam kawasan sekitar. Dalam sekelip mata api yang kecil menjadi besar. Api itu terus marak dan bergerak dengan pantas mengelilingi kami. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Paling mengejutkan, Datuk berada di luar lingkaran api. Tidak tahu macam mana Datuk sudah berada di luar. Apakah semasa api menjala Datuk sudah bersedia menyelamatkan diri atau api sendiri tidak mahu mendekati Datuk? Selain dari itu, saya juga terfikir bagaimana boleh terjadi lingkaran api. Kenapa api itu tidak merebak ke tempat lain? Apakah sebelum api itu datang, sekitar tempat kami berdiri sudah disimbah dengan minyak petrol? Saya mula terasa susah untuk menarik dan melepaskan nafas. Api yang marak terus melepasi kepala kami berdua. Haba panas membuat kulit pedih. Asap tebal membuat kami hampir lemas, tersedak dan batuk. Kerongkong terasa kering, sukar untuk memanggil Datuk. Tetapi, di celah-celah lidah api yang sebentar meninggi dan sebentar menurun, Datuk masih dapat dilihat. Datuk masih berdiri di tempatnya. Nampak cemas dan bimbang sekali. Bibirnya bergerak membaca sesuatu. Tetapi, hasilnya masih kosong. Datuk membuka silat, bergerak ke kiri dan ke kanan, sambil menarik dan melepaskan nafas. Setiap kali nafas ditarik dan dilepaskan, mulutnya tetap bergerak. Seluruh kulit mukanya nampak tegang dan berpeluh. Semua kerja-kerja yang dilakukan oleh Datuk menjurus pada kehampaan dan kekecewaan. Barangkali, kerana tidak ada cara lain atau Datuk sudah kehabisan usaha, dia terus melaungkan azan. Saya dan Ali Usman mengalami kejutan. Punggung terasa seperti dipukul dengan benda keras. Tubuh kami terangkat ke udara dan melayang-layang tidak tentu arah. Saya berusaha untuk menjerit dengan sekuat hati bila menyedari tubuh kami ditolak angin ke arah sebatang pokok besar. Belum pun suara jeritan keluar, tubuh kami terus melanggar batang pokok besar. Setelah itu saya tidak tahu apa yang berlaku.